Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berdasarkan kepada soalan yang telah diajukan tadi, pertama sekali kita lihat bahawa apakah definisi penagihan dada itu sendiri. Penagihan dada merupakan satu pergantungan psikologi, emosi, mental dan fizikal terhadap keinginan untuk mengambil dadah yang memuncak. Bagi pandangan saya, penagihan ini merupakan salah satu proses yang disebabkan oleh proses persekitaran. Sama ada dia boleh diwarisi atau tidak, itu bergantung kepada sejauh mana sesebuah keluarga itu berkembang. Okey, contohnya jika ibu dan ayah seseorang individu itu terlibat dengan dadah, kebarangkalian besar anak-anak juga terlibat, because bukan disebabkan oleh dia diwarisi, tetapi oleh kerana proses peniruan terhadap apa yang dilakukan oleh ibu dan ayah. Kalau ibu bapanya terlibat dengan dadah, anak-anak akan terlibat dengan dadah. Di kat sini bolehlah kita katakan bahawa faktor biologi tidak memberi kesan kepada isu-isu penagihan. Walau bagaimanapun, kita melihat daripada sudut bagaimana sesebuah institusi kekeluargaan itu berkembang. Tingkah laku penagihan dadah ini adalah satu proses yang mana dia boleh dipengaruhi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama sekali ialah faktor pengaruh rakan sebaya. Kedua ialah pengaruh daripada persekitaran. Ketiga adalah pengaruh daripada kemungkinan daripada masalah emosi seseorang individu. Apabila kita bercakap tentang anak angkat ini daripada keluarga penagih ini ataupun keluarga yang terlibat dengan permasalahan penagihan ini, mungkin kita boleh pecahkan, bagi pandangan saya kita boleh pecahkan kepada dua. Pertama sekali yang berbentuk jangka pendek dan yang kedua ialah mengikut jangka panjang lah. Pertama sekali ialah kebarangkalian besar ialah mungkin daripada kalangan keluarga itu sendiri. Apabila contohnya apabila ibu bapa mereka terlibat dengan penagihan dadah, mereka mungkin ditahan atau mendapatkan sama ada mereka berada dalam tahanan penjara ataupun perkhidmatan rawatan dan pemulihan di dalam institusi. Mungkin dalam masa 2 atau 3 tahun. Jadi pada masa yang sama bila mereka keluar, mungkin mereka boleh ambil balik anak mereka untuk dididik lah. Okey, pada yang keduanya ialah yang jangka panjang itu, iaitu pengangkatan secara kekal. Mungkin apabila ibu bapa yang ada anak tu mungkin nak menyerahkan secara berterusan kepada keluarga yang nak mengangkatkan kanak-kanak tersebut, itu mestilah melalui proses perundangan. Jadi dekat sini kita lihat apabila terdapat ada yang ibu-ibu yang menagih, kemudian melahirkan anak tanpa anak bayi tersebut tidak dapat tak boleh dijaga oleh mana-mana keluarga, tak nak terima, ataupun untuk mendapatkan satu keluarga yang lebih baik dan untuk menjamin pertumbuhan ataupun human developmental terhadap seorang kanak-kanak itu, maka kita lah bagi pihak AADK kita mengalu-alukan lah, tetapi perlu mengikuti seksyen yang telah saya nyatakan tadi, yang mana adalah lebih baik bayi ataupun kanak-kanak yang terlibat dengan ibu bapanya terlibat dengan dadah untuk menjamin kehidupan mereka. Yang pertama sekali ialah proses anak angkat itu, fokus utamanya ialah kita nak memberi peluang kepada kanak-kanak menikmati kehidupan berkeluarga dan mendapatkan belayan kasih sayang. Yang kedua ialah yang paling penting sekali, kita nak merangsang untuk pembesaran daripada aspek fizikal, mental, sosial, emosi dan psikologi. Kita tahu mereka yang terlibat dengan keluarga yang mempunyai mak ayah ataupun adik-beradik yang terlibat dengan dadah ni, maka kita tahu dalam aspek emosinya, dalam aspek mentalnya, sosial perkembangannya tidaklah seperti kanak-kanak yang mempunyai keluarga yang lengkap, keluarga yang bahagia. Dan pada masa yang sama juga kita mensyorkanlah jika ada orang ramai ingin melakukan pengangkatan terhadap kanak-kanak ini, sebenarnya kita ingin supaya pendidikan secara holistik yang sempurna diberikan kepada kanak-kanak ini, kerana kita tak mahu supaya rantaian penagihan itu dia berterusan kepada anak-anak daripada keluarga yang menagih. Kerana kita sedia maklum, mereka tidak dibesarkan dengan kemahiran keibubapaan yang sempurna. Disebabkan oleh
kesan daripada penagihan gian, craving mereka, dan pada masa yang sama ibu bapa juga apabila terlibat dengan dada, dia berpotensi untuk terlibat pula dengan jenayah-jenayah, tidak ada pekerjaan, maka berlakulah jenayah-jenayah ringan tadi yang kita selalu sering kaitkan dengan penagihan. Jadi pada masa yang sama juga kita tak nak kanak-kanak yang terlibat dengan keluarga-keluarga yang ahli keluarganya terlibat dengan dadah menjadi anak-anak jalanan. Maksudnya pada masa yang sama kita berilah sedikit keprihatinan kepada mereka yang mempunyai kemampuan, yang mereka yang memerlukan. Itu tidak ada salahnya kalau kita ingin mengambil anak angkat daripada mereka yang daripada keluarga yang kita tahu mereka tidak mampu untuk mendidik atau membesarkan kanak-kanak ataupun bayi tersebut. Okey, bila kita bercakap tentang penagihan ini, sudah pastilah bila kita dah AEDK telah memberikan program rawatan dan pemulihan sama ada di dalam institusi maupun dalam komuniti kepada seseorang individu yang terlibat dengan dadah, maka mereka berada dalam satu tempoh kepulihan. Jadi kepulihan itu jika dapat dijaga dengan baik, maka mereka akan berterusan sebagai insan normal. Walau bagaimanapun, cabaran kepada mereka yang dalam kepulihan ini ialah proses relapse berlaku pada diri mereka. Apa yang kita maksudkan dengan proses relapse ni? Proses relapse ini adalah yang mana seseorang individu apabila mereka telah mendapatkan rawatan dan pemulihan secara formal, dalam program rawatan dan pemulihan, mereka telah pulih dan akhirnya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu mereka jatuh semula. Itu adalah dinamakan proses relapse, iaitu penagihan berulang. Jadi pada masa yang sama, klien AEDK selalu kita dengar mereka kembali menagih. Apakah faktor-faktor? Timbul persoalan, adakah program-program AEDK ini tidak berjaya? Kita melihat klien-klien yang kembali menagih dadah ini semula disebabkan oleh banyak faktor. Terutama sekali adalah faktor yang mana kita lihat disebabkan oleh kurangnya kemahiran daya tindak ataupun coping skill dalam diri klien itu sendiri. Yang itu pertama. Yang kedua ialah disebabkan oleh faktor keluarga, itu sokongan daripada keluarga, sokongan daripada masyarakat, sokongan daripada komuniti. Jadi pada masa yang sama mereka menunjukkan satu stigma kepada mereka-mereka yang telah pun tamat program-program rawatan dan pemulihan ini. Jadi yang ketiga, kebarangkalian besar disebabkan oleh faktor sosial faktor sosial yang mana selain daripada sokongan, tidak ada sokongan keluarga, tidak ada sokongan komuniti, tidak ada sokongan masyarakat semasa mereka dalam proses kepulihan. Buat pengetahuan semua, proses kepulihan ini bukannya memakan masa yang pendek. Jadi adalah satu proses sepanjang hayat mereka. Jadi pada masa yang sama, jika mereka sebaik saja tamat daripada program rawatan dan pemulihan, jika mereka tidak mendapat tidak ada faktor-faktor yang boleh menyokong mereka, itu yang mereka akan jatuh. Kerana mereka mempunyai pengalaman menagih. Itu sebabnya apabila seseorang itu terlibat dengan dadah, mereka mempunyai situasi berisiko tinggi yang cukup banyak. Sama ada dia datang daripada diri mereka internal, iaitu daripada sudut personality dia, daripada sudut mereka punya emosi mereka, cara mereka berfikir dan cara mereka bertingkah laku. Itu adalah secara faktor-faktor dalaman. Tetapi faktor luaran juga memainkan peranan yang cukup penting. Seperti yang saya katakan tadi, maksudnya faktor-faktor sosial dia, faktor-faktor ekonomi dia. Mungkin mereka tak ada kerja dalam keadaan COVID-19 ni, mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan, tapi mereka dah pulih secara itu, mereka dah tahu. Tetapi tekanan hidup ini menyebabkan mereka tak boleh kerja, tak boleh itu, jadi tekanan. Jadi mereka yang terlibat dengan dadah ini, kebanyakan mereka mengambil dadah disebabkan oleh masalah emosi.
emosi negatif ni tadi. Itulah benda yang cukup penting untuk mereka kendalikan dan tangani. Di Malaysia lebih kurang 60,000 klien-klien dalam komuniti ini yang kita kena jaga. Okay. Jadi pada masa yang sama, dengan ruang yang terbuka, dengan kalau berhadap emosi tidak kuat, coping skill kurang, maka berpotensi untuk jatuh tu cukup besar. Jadi dekat sini apa yang kita lihat, klien-klien ADK ni dia perlu, khususnya mereka yang terlibat dengan dadah, mereka perlu tahu apa sebenarnya situasi berisiko tinggi yang begitu boleh menghambat mereka untuk mereka jatuh. Situasi berisiko tinggi tu yang perlu kita betul-betul mereka faham. Contoh macam mereka perlu faham tentang diri sendiri punya triggers. Macam mana coping skill, apa yang kita nak mereka berhadapan dengan, bila mereka berhadapan dengan situasi berisiko tinggi ni, apa coping skill yang sesuai pada masa itu. Maka dekat situlah, kalau penagihan dadah ini kebanyakannya mereka menagih semula ataupun berlakunya penagihan berulang semula ini disebabkan oleh lack of coping skill. Maksudnya kekurangan daripada coping skill yang ada pada diri mereka. Mereka tidak mempunyai support system yang kukuh. Jadi itulah punca-punca kenapa klien-klien AADK kembali menagih. Bukan disebabkan oleh program rawatan dan pemulihan di AADK tidak mantap, tetapi pada masa yang sama banyak faktor-faktor yang boleh sebenarnya mempengaruhi dan menjadikan pengaruh persekitaran itu juga boleh menyebabkan klien kita berada dalam situasi berisiko tinggi. Maka kalau tidak kenal tentang situasi berisiko tinggi, tak tahu tentang coping skill yang perlu, maka tidak mustahil seseorang tu walaupun mendapat program rawatan dan pemulihan yang cukup hebat, tak mustahil mereka akan jatuh.